Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak berbual sedikit tentang isu yang tengah viral ni, iaitu berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Guru Rozaini terhadap Syekh Yusof Al-Qaradawi. Tapi sebelum saya nak mengulas tentang perkara itu, saya nak memberitahu kepada mereka-mereka, suara-suara sumbang di belakang ni yang mana membuat provokasi tentang kenapa kami, iaitu saya dan juga Ustaz Hafiz Zaffarani, Ustaz Hazza, tidak mengulas, tidak mengkritik Tuan Guru Rozaini. Kan? Mereka sudah membuat komen-komen di dalam video, mungkin Ustaz Hazza juga kena, tentang kenapa tidak mengkritik ataupun tidak mengulas tentang kata-kata yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Rozaini itu terhadap Syekh Yusof Al-Qaradawi. Kenapa kami diam, mereka kata. Sedangkan sebelum ni kami membuat satu perjumpaan dan juga ulasan secara bersama di dalam satu video tentang isu Syihabuddin yang mengkritik Habib Omar, solat Habib Omar secara berjemaah beramai-ramai. Jadi kami adakan sesi perbualan video yang ni, yang mana kami mengulas tentang kebiadaban Syihabuddin apabila beliau mengkritik secara berjemaah solat seorang ulama, yang mana ilmu pengetahuan dia, Syihabuddin, dan juga ulama tersebut jauh beza. Jadi bagaimana seorang kanak-kanak hendak mengkritik seorang ayah yang telah lama kan dalam bidang yang tertentulah. Bagaimana seorang kanak-kanak ni nak mengkritik seorang ayah, memang jauhlah, memang tak bolehlah. Jadi kami mengatakan biadab terhadap Syihabuddin. Jadi apabila kami telah mempertahankan ulama Habib Omar ni, mereka bertanya kenapa kami tidak membuat ulasan apabila Tuan Guru Rozaini mengeluarkan kata-kata yang kurang enak terhadap Syekh Yusof Al-Qaradawi. Jadi mereka tanya kenapa bila datang kepada keadaan macam ni, kata-kata kurang enak ni, kenapa kami tidak mengkritik. Okay, jadi saya nak menjawab itu dulu sebelum saya nak mengulas tentang isu Tuan Guru Rozaini. Yang pertama, anda semua tidak ada hak untuk mempersoalkan sama ada kami mengkritik Tuan Guru Rozaini atau tidak. Sebabnya adalah apabila Syihabuddin mengkritik Habib Omar, tidak ada seorang pun daripada kumpulan anda menegur dia, mengkritik dia dan mengatakan apa yang dilakukan oleh Syihabuddin ini salah. Tidak ada seorang pun daripada kumpulan kamu. Sehingga sekarang, siapakah asatizah kamu yang mengkritik Syihabuddin sebab membuat kritikan berjemaah terhadap solat Habib Omar tu? Siapa asatizah kamu sehingga sekarang yang mengkritik dia, mengkritik Syihabuddin? Siapa? Dan anda semua tidak habis-habis mengatakan apa yang Syihabuddin buat itu adalah sebagai kritikan ilmiah tentang perbincangan ilmu dan sebagainya. Sedangkan kami dah membahas bahawa itu bukan perbincangan ilmu. Okey? Jadi anda, kumpulan anda tidak berhak lagi untuk bertanya kenapa kami tidak mengkritik Tuan Guru Rozaini. Tidak ada hak lagi. Sebab sehingga sekarang kamu juga tidak bertanya kepada asatizah kamu kenapa tidak mengkritik ataupun tidak menasihati Syihabuddin sehingga sekarang. Jadi kenapa anda semua nak tanya kami kenapa tidak mengkritik Tuan Guru Rozaini? Anda sendiri pun tidak mengkritik sesama anda. Faham Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Habib Omar ni kedudukan dia jauh lebih tinggi daripada Yusof Al-Qaradawi. Maksud kedudukan Habib Omar ni adalah yang diiktiraf oleh seluruh dunia sebagai ulama nombor 11 paling berpengaruh. Nombor 11 paling berpengaruh. Dan Habib Omar juga adalah ulama yang dekat di hati kami. Nombor 11 paling berpengaruh di dunia. Manakala Yusof Al-Qaradawi ni, dia adalah nombor 31. Jauh di bawah ni. Dan beliau juga bukanlah ulama yang ada di Malaysia, yang datang ke sini, yang memberi ceramah-ceramah agama. Tak ada, dia tak datang di sini. Jadi Yusof Al-Qaradawi ni tidak dekat dengan rakyat Malaysia. Tak sama dengan para Habib ni. Jadi para Habib ni menjadi ikutan. Ramai orang di Malaysia mengikut para Habib. Apabila guru Habib-Habib di Malaysia ni datang, iaitu Habib Omar, beliau ni dirasakan ulama yang dekat dengan kami.
Jadi tak sama. Sudahlah kedudukan yang tinggi, nombor 11 paling berpengaruh di dunia berbanding dengan Yusuf Al-Qaradawi nombor 31. Kan? Dan Yusuf Al-Qaradawi juga tidak datang ke Malaysia untuk berceramah dan terbuka mempunyai anak murid di Malaysia yang membuat kuliah dan sebagainya. Jadi dia tidak ada dekat di hati kami. Yang ketiga pula, apa yang dikomen oleh Tuan Guru Rozaini itu adalah berkenaan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Fatwa dia komen fatwa. Selain daripada kata-kata yang kurang enak tu, yang mana saya akan ulas kemudian, tapi dia komen adalah tentang fatwa, tentang pendapat, tentang pandangan. Dia bukan komen tentang ibadat. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia bukan komen tentang cara zikir ke, cara makan ke, cara solat ke. Dia bukan komen tentang perkara tu. Dia tidak mengkritik perkara-perkara personal macam tu. Ibadah-ibadah persendirian, dia tidak kritik benda tu. Apa yang dikatakan yang dia tidak bersetuju, jika anda dengar betul-betul, adalah tentang fatwa dan pendapat-pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi ni. Faham? Berbeza, tak sama dengan apa yang dilakukan oleh Syihabuddin. Tak sama. Syihabuddin panggil jemaah netizen ini untuk mengkritik solat. Untuk mengkritik solat Habib Omar. Nampak tak beza dia? Tak sama tu. Itu bukan perbahasan ilmu. Kan? Jadi Tuan Guru Rozaini ni adalah bercakap tentang ilmu, tentang fatwa. Ini baru perbahasan ilmu. Fatwa yang tak sesuai dengan kita. Jadi dia kata tak betul. Jadi bukan Tuan Guru Rozaini sahaja yang tidak bersetuju dengan fatwa-fatwa tersebut. Saya akan tunjukkan nanti di belakang ramai lagi yang tidak bersetuju, termasuklah kumpulan-kumpulan anda ni yang sedang mengkritik Tuan Guru Rozaini ni. Kumpulan anda juga tidak bersetuju dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nanti kita tengok di hujung kan. Jadi anda patut selesaikan di antara kumpulan-kumpulan anda ni, selesaikan dulu sama ada nak sokong atau tidak Syekh Yusuf Al-Qaradawi ni, nak sokong ke tidak, selesai antara kumpulan anda dulu. Jangan kumpulan anda juga ada mengatakan dia tak betul. Kemudian apabila Tuan Guru Rozaini mengeluarkan statement macam tu, anda nak melompat-lompat. Sedangkan anda sendiri pun mengatakan dia tak betul. Kan? Okey, yang tu di hujung. Okey, tentang apa yang dikatakan oleh Tuan Guru Rozaini, perkataan yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Rozaini yang mana kurang enak didengar, iaitu perkataan sewel tu, saya daripada dulu, jika siapa yang ikuti channel ini lama daripada awal, memang akan nampak bahawa apabila ada perkataan, kata-kata yang tidak elok, tidak enak digunakan oleh mana-mana asatizah, saya akan komen. Saya akan tidak bersetuju dengan kata-kata yang tidak sepatutnya digunakan oleh para asatizah. Jadi di dalam video tersebut, apa yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Rozaini tentang perkataan sewel itu, saya pun tidak bersetuju. Kan? Saya juga tidak bersetuju Tuan Guru Rozaini mengatakan perkataan sewel terhadap Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Saya pun tak bersetuju perkataan itu. Namun begitu, jika anda hendak mengatakan sebab Tuan Guru Rozaini mengeluarkan perkataan sewel kepada seorang ulama adalah satu isu besar, maka anda kena lihat bahawa Syihabuddin telah menggunakan cara yang sama sejak dulu, sejak awal. Jika kita lihat video ni yang mana Syihabuddin mengkritik Ustazah Asmah. Beliau mengeluarkan kata-kata sangat tak elok. Dia mengatakan bodoh, kan, sangat bodoh dan sebagainya, kan. Mengatakan memang kata-kata yang tak eloklah kepada Ustazah Asmah ni. Jadi jika anda nak mengatakan Tuan Guru Rozaini mengeluarkan kata-kata tak elok kepada ulama, anda juga kena mengkritik Syihabuddin kenapa mengeluarkan kata-kata yang buruk itu kepada asatizah di Malaysia. Kan, kita sesama Malaysia, kenapa nak buat statement-statement yang macam tu? Kan, anda boleh tengok sendiri. Saya juga mengadakan satu video ulasan mengkritik adab Syihabuddin terhadap asatizah di Malaysia. Awal dulu, saya letakkan link di dalam description box, anda boleh tengok sendiri. Dan Syihabuddin juga mengeluarkan kata-kata busuk dan buruk kepada Ustaz Dusuki. Kan, mengatakan Ustaz Dusuki berlagak, jangan berlagak sombong di atas muka bumi. Kan? Jadi jika anda nak mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuan Guru Rozaini sebagai buruk, anda kena mengatakan
Syihabuddin memang dari dulu mengeluarkan kata-kata buruk kepada asatizah-asatizah di Malaysia. Jadi anda juga kena mengkritik Syihabuddin. Mengkritik Syihabuddin dari dulu, 2 tahun dia kena kritik dia. Sebab apabila beliau mengulas tentang asatizah, tentang apa-apa, dia mengeluarkan banyak kata-kata yang buruk kepada Pak Sumit. Boleh tengok video dia, apa dia kata kepada Pak Sumit. Dia mengeluarkan kata-kata yang buruk. Saya letakkan link ulasan di dalam description box juga. Anda boleh tengok. Kan, dia mengeluarkan kata-kata buruk kepada Pak Sumit dengan tagline bahawa bukan mengkritik peribadi tapi mengkritik ilmu, katanya kan. Dengan tagline macam tu, dia mengeluarkan pelbagai tomahan, berbagai kata-kata busuk kepada asatizah di Malaysia. Jadi jika anda hendak mempersoal, tidak berpuas hati, tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Guru Rozaini ni, jadi anda juga kena tidak puas hati, kena mempersoal, kena tidak suka kepada kata-kata dan cara ulasan Syihabuddin. Okey? Jangan jadi bias lah. Janganlah berat sebelah, double standard kan. Anda kata double standard dan sebagainya, anda sedang double standard. Jadi saya pula nak mengatakan kepada anda yang duk komen, suara-suara sumbang dekat belakang ni, kenapa anda semua double standard? Kan? Kami tidak double standard. Kami terus-menerus bagi tahu siapa salah, kita kata salah. Jadi kenapa anda double standard? Kenapa Dr. Mazhar mengatakan anjing kepada ulama, anda tidak persoal? Kenapa Syihabuddin mengatakan belagak kepada asatizah di Malaysia, mengatakan bodoh kepada asatizah di Malaysia? Anda boleh pegang kepada itu kritikan, bukan kritikan peribadi. Itu adalah kritikan ilmu. Macam mana anda boleh berfikiran macam tu? Kan? Okey, kembali kepada apa yang dikatakan oleh Tuan Guru Rozaini. Okay, Tuan Guru Rozaini memang kita setuju tidak patut menggunakan kata-kata sewil kepada sesiapa pun, bukan saja ulama, kepada orang-orang biasa pun kita tak bolehlah bercakap dan mengatakan sewil dan sebagainya kan. Apabila bercakap di dalam video nak mengatakan seorang mengatakan dia sewil, saya setuju. Kita tidak boleh menerima kata-kata perkataan sewil tu. Dan selain daripada itu, apa yang dikatakan oleh Tuan Guru Rozaini itu, dia mengkritik dan tidak bersetuju dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Yusof Al-Qaradawi. Malah bukan dia seorang. Bukan dia seorang yang tidak bersetuju dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Yusof Al-Qaradawi ini. Ada beberapa asatizah dan mereka-mereka yang sealiran dengan anda semua ni, yang mengkritik Tuan Guru Rozaini ni, sealiran dengan anda ni pun juga mengeluarkan kata-kata yang sama ataupun nada yang sama dengan Tuan Guru Rozaini. Kan? Jika kita lihat di sini, sesi di platform anda, Baitus Salam tu semua orang tahu kan, dan juga disebarkan oleh Pro Media Tajdid. Kita dengar apa yang dia kata sebentar lagi, dan saya akan sambung lagi dengan ulama lain yang juga kata nada yang sama terhadap Syekh Yusof Al-Qaradawi. Jadi perkara yang dikatakan tentang fatwa yang tidak dipersetujui oleh Tuan Guru Rozaini, bukan beliau seorang. Kan? Kumpulan anda juga kata yang sama, ulama lain juga kata yang sama dari segi tidak bersetuju terhadap fatwa. Kan? Jadi tentang tidak bersetuju tentang fatwa itu semua, kita tidak boleh mempersoalkan Tuan Guru Rozaini, tapi tentang perkataan sewil sahaja, tentang perkataan sewil sahaja. Jadi perkataan sewil kita setuju, tidak bersetuju dengan apa yang dibuat oleh Tuan Guru Rozaini, tapi kita juga tidak boleh bersetuju dengan kata-kata dan juga cara yang dikeluarkan dan digunakan oleh Syihabuddin seperti yang saya sebut tadi, dan juga kata-kata yang dikeluarkan oleh Dr. Mazhar. Jadi kita kena be fair. Jangan double standard. Syihabuddin buat tak apa, itu bukan kritikan peribadi. Tuan Guru Rozaini buat, itu peribadi. Itu kita kena tentang habis-habisan. Janganlah macam tu kan. Tak betul lah kamu semua ni, tak betul ni. Okey? Okey, sekarang mari kita dengar 2 klip video ini yang mana mempunyai nada yang sama seperti Tuan Guru Rozaini. Anda fikir-fikirkanlah, gunalah otak yang ada di dalam kepala. Okay, kita dengar ni. Pandangan dari Qaradawi dan tokoh Ikhwan, ya sejauh yang saya tahu Yusuf Qaradawi ini bukanlah seorang alim, bukan orang alim yang layak ya diambil ilmunya. Tentunya kalau antum tidak tahu, antum tidak kenal siapa Qaradawi, antum akan bingung. Tapi kalau antum tahu,
Justru antum akan bingung kenapa orang kayak gini diambil ilmunya. Ya. Muskilahnya adalah banyak orang tidak tahu. Banyak orang termakan propaganda. Memang media ini yang menguasai Ikhwanul Muslimin. Mereka menguasai media. Propaganda mereka demikian masif. Jadi orang awam banyak termakan oleh propaganda tentang sosok Yusuf Qaradawi, sosoknya fulan, sosoknya fulan. بفتاوى تخالف الشريعة وله فلسفة خطيرة جدا. إذا جاء الشيء محرما في الشرع يتخلص من التحريم بقوله ليس هناك نص قاطع في التحريم، ولذلك أباح الغناء وأباح لذاك الإنجليزي الذي كان أسلم وهو من كبار مغنين البريطانيين أن يظل في مهنته وأن يأكل من كسبه، وادعى القرضاوي بأنه ليس هناك نص قاطع في تحريم الغناء أو آلات الطرب. هذا خلاف إجماع علماء المسلمين أن الأحكام الشرعية لا يشترط فيها النص القاطع،